Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Video kali ini adalah berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Sains Rumah Tangga tingkatan 5. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar cikgu yang cikgu sayangi. Baik, hari ini kita akan belajar satu tajuk baru di bawah Sains Rumah Tangga tingkatan 5 iaitu bab 4 pengurusan dan penyediaan makanan. Baik, 4.8 ini adalah hidangan roti dan masakan beryis. Baik, standard kandungan bagi bab ini 4.8 hidangan roti dan masakan beryis. Di dalam ini ada standard pembelajaran iaitu di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid boleh mengklasifikasikan roti dan masakan beryis serta memberi contoh dan menerangkan prosedur penyimpanan roti dan masakan beryis. Baik. Mari kita berkenalan dengan roti dan masakan beryis. Baik. Roti sebenarnya, istilah itu berasal dari perkataan Sanskrit iaitu rotika. Okay. Roti dan masakan beryis terhasil daripada adunan tepung gandum, yis, garam dan air serta tambahan lain seperti gula, lemak dan cecair seperti susu dan telur. Ada pelbagai jenis roti dan masakan beryis dan dia juga mempunyai pelbagai jenis resepi. Baik, cuba kita tengok terlebih dahulu apakah tepung gandum, jenis-jenis tepung gandum yang digunakan di dalam adunan ini. Baik, tepung gandum merupakan bahan utama dalam bakery. Okey. Tepung gandum biasanya yang digunakan di dalam roti adalah tepung gandum berprotein tinggi. Yang kedua, tepung serbaguna. Okey, kalau pelajar tengok dekat sini ada tepung serbaguna dan ada tepung gandum tulen. Okey, tepung gandum tulen ada dekat sini. Ini adalah contoh tepung gandum yang berada di pasaran di Malaysia lah. Okey. Baik, cuba kita tengok apa pula yis. Baik, yis adalah sejenis kulat Saccharomyces cerevisiae yang digunakan dalam industri makanan. Okey, yis ini berfungsi mengembangkan dan meringankan roti dengan cara membebaskan karbon dioksida. Jadi kalau pelajar perhatikan roti-roti yang ada, dia mesti rasa ringan je. Ada ke roti yang berat? Kan? Okey. Dan yis ini dia memberi rasa dan aroma kepada roti. Yis dia memberi ada satu rasa apabila kita makan roti je dia macam ada satu rasa. Okey, dan dia ada satu aroma yang sedap kalau kita makan. Baik, jenis yis kita ada yis segar dan atau basah dan kita ada yis segera. Okey, ini adalah contoh kulat yis ni lah. Okey, ini adalah contoh yis kering yang ada dekat pasaran di Malaysia. Baik, roti dan masakan beryis melalui proses fermentasi bagi menghasilkan dough atau batter kembang dan ringan sebelum melalui proses masakan. Jadi mungkin istilah fermentasi ini merupakan istilah yang baru didengar oleh pelajar. Jadi kita tengok apa itu fermentasi ya. Baik. Fermentasi ataupun dalam bahasa biasa kita panggil dia sebagai penapaian. Pernah dengar tapai? Tapai Okey. Fermentasi ini adalah satu proses tindak balas pada karbohidrat, lemak dan protein dalam makanan sehingga menghasilkan alkohol dan gas karbon dioksida. Okey, kita tengok istilah dough pula tadi, kita jumpa dough. Dough ini adalah adunan tepung yang telah dicampur ramuan serta diuli untuk dibuat roti, pastry dan lain-lain lagi.
Lepas tu kita ada batter tadi. Okay. Batter ni adalah campuran tepung dan cecair seperti air, susu ataupun santan ataupun pelbagai jenis cecair lain lagi lah. Kalau kita nak tahu, okay, batter ni dia ada dua jenis, batter pekat ataupun batter cair. Baik, kita pergi kepada klasifikasi roti dan masakan. Roti boleh diklasifikasikan mengikut jenis dan kumpulan. Jadi penentu kumpulan klasifikasi roti dan masakan berhias itu ditentukan oleh tahap penghidratan, kandungan lemak, penggunaan yeast dan kaedah penyediaan dough yang kita gunakan di dalam sesuatu resepi roti ataupun masakan berhias. Okay, jadi setiap klasifikasi dapat menghasilkan pelbagai jenis roti dan masakan berhias. Baik, kita tengok klasifikasi roti. Roti diklasifikasikan kepada 5. Okay. Yang pertama, roti manis. Yang kedua, roti putih. Yang ketiga, roti continental. Yang keempat, rye bread. Dan yang kelima, whole wheat ataupun grain bread. Okey, kita pergi klasifikasi roti yang pertama terlebih dahulu, iaitu roti manis. Okey, baik, namanya pun roti manis. Jadi, sudah tentu dia mempunyai rasa manis yang menonjol. Teksturnya juga lembut, ada isian atau tanpa isian. Isian ni maknanya dia ada inti lah. Yang ini dengan isian, yang ini tanpa isian. Okey, roti manis ini juga dikenali sebagai rich dough. Rich dough ni maknanya adunan yang ada untuk membuat roti ini, dia punya kadar gula dan lemak tinggi dan lebih 10%. Sebab tu dia mempunyai rasa yang manis. Okey. Baik, kita pergi roti yang kedua, iaitu roti putih. Namanya pun roti putih. Jadi kalau kita perhatikan gambar ini roti putih lah. Kita tengok roti ini berwarna putih di bahagian dalamnya. Okey, ini roti yang biasa kita nampak di pasar raya kita lah, roti gardenia. Okey. Jadi kalau nampak roti yang macam ni, kita kenali dia sebagai roti putih. Baik. Roti putih ini dia memiliki warna putih. Tekstur dia empuk. Lepas tu adunan dan kadar gula dan lemak yang terdapat di dalam adunan roti ini kurang daripada 10%. Jadi andai kata diberikan pilihan, jika anda hendak berdiet, nak mengurangkan kadar gula atau lemak, ada dua pilihan, sama ada roti yang manis tadi ataupun roti yang ini, yang mana anda akan pilih. Okey, kalau soalan itu diajukan kepada cikgu akan pilih roti putih inilah. Sebab apa? Sebab kadar gula dan lemak dia kurang daripada 10%. Okey, maknanya kurang gula dan lemak. Okey, kita pergi ke roti yang seterusnya, iaitu roti continental. Ataupun kita panggil dia sebagai country bread ataupun crusty bread. Baik. Okey, roti continental berasal dari negara-negara Eropah seperti Perancis, seperti Itali, seperti Jerman, seperti UK, seperti Austria. Okey, biasanya kalau kita sebut saja continental itu adalah daripada negara-negara Eropah. Okey, negara Eropah ni ada 44 buah negara semuanya. Okey. Kebanyakannya roti ini diperbuat daripada 4 bahan utama. Sebab kita tahu, cikgu dah bagi tahu daripada awal tadi, kandungan bahan asas bagi roti adalah tepung, yeast, garam dan air. Roti continental ini dibuat daripada gula ataupun tanpa gula dan lemak. Okey, tanpa gula. Kalau kita tengok tadi dua roti yang telah kita pelajari, roti manis dengan roti putih, dia ada gula. Kalau roti continental, dia boleh dengan gula ataupun tanpa gula. Maknanya tawar macam tu sajalah. Okey. Dan tekstur kulit roti
roti continental ini dia agak keras dan juga garing. Okey, baik. Kita tengok contoh roti continental. Okey, ini adalah contoh roti kobak. Okey, ini adalah roti French bread. Ni roti memang tengok permukaan dia agak kering, dan garing. Ini adalah roll. Ini adalah Vienna. Okey, ini ada gula lah dekat atas sebagai hiasan. Vienna ini adalah nama sebuah ibu kota bagi Austria. Okey, Austria bukan Australia ya, Austria. Austria ni adalah sebuah negara di Eropah. Okey. Dan yang seterusnya kita ada rye bread. Okey, namanya rye. Okey, bila sebut rye kita mesti ingat rye ini adalah diperbuat daripada tepung rye ataupun rye flour. Okey, untuk membuat roti ini adunan roti mestilah melalui proses fermentasi, penapaian tadi fermentasi yang panjang di antara 12 hingga 24 jam. Agak lama juga ya. Okey, jadi adunan ni biasanya ditambah bahan yang berasa masam seperti cuka makanan, dikenali juga dengan istilah sourdough. Okey, sourdough. Sour ni masam lah. Okey, dough yang masam. Okey, dan rye bread ini juga teksturnya agak keras. Okey, ini adalah contoh rye bread. Walaupun kita tengok tadi bentuk dia macam roti putih kan, tapi kalau menggunakan rye bread ni, okey, tekstur dia agak keras. Okey, kita tengok pun dah macam keras dah. Okey, klasifikasi yang terakhir, klasifikasi roti yang terakhir ada whole wheat ataupun grain bread. Okey, ini adalah roti gandum Okey. Kita tengok. Whole wheat ini diperbuat daripada tepung gandum lengkap bersama biji gandum yang dikisar atau tidak diproses sepenuhnya. Okey, kita dah belajar dalam bab bijirin, gandum, biji. Kalau kita buat keratan rentas biji gandum, kita akan nampak seperti ini. Okey. Okey, yang luar ini adalah selaputnya. Okey, yang dekat dalam ini kita kenali dia sebagai endosperma dan yang ini kita kenali dia sebagai tunas. Okey, apabila kita membuat keratan biji gandum. Okey. Baik, ini adalah contoh roti whole wheat ataupun grain bread Okey, ini adalah contoh roti yang ada terdapat di Malaysia. Okey. Ini Canadian purple wheat, kita ada whole grain dan kita ada yang ini dia ada banyak bijirin-bijirin yang lain. Kalau kita perhatikan semula ya. Okey, dekat sini dia kata tepung gandum lengkap beserta biji gandum yang dikisar atau tidak diproses sepenuhnya. Maknanya ada lagi biji-biji gandum yang terdapat di dalam tepung tersebut. Atau dia kata dari campuran biji-bijian seperti oat, barley dan biji bunga matahari. Okey, warna juga adalah lebih gelap. Baik, ini adalah contoh tadi yang cikgu dah tunjuk. Jadi ini biji matahari lah. Okey. Baik, kita pergi yang seterusnya iaitu masakan beryis. Okey, ini adalah contoh masakan beryis. Okey, masakan beryis ini boleh dihasilkan melalui dough dan juga batter. Okey. So, cikgu dah terangkan maksud dough tadi. Okey, terdapat banyak bahan campuran seperti buah-buahan campuran, perisa buah-buahan, coklat dan pewarna makanan. Okey, kalau pelajar perhatikan masakan beryis ini adalah contoh masakan beryis untuk wafer. Okey, untuk wafer. Okey, pancake yang ini. Okey, kuih apam kukus. Siapa yang pernah makan kuih apam kukus ni,
Dia dimakan bersama dengan kelapa parut. Dan juga kita ada pizza. Okey, daripada kesemua ini, yang dihasilkan melalui dough adalah yang ini, pizza. Ini dough. Okey, sebab dia diuli. Okey, kalau yang batter ini, dia batter yang cair, kita tak perlu uli. Okey, sebab dia cair. Okey, dan biasanya dia memang disediakan kosong seperti ini saja. Kemudian apabila telah masak, waktu kita menghidang, kita akan hidangkan bersama dengan coklat ke, ataupun buah-buahan, ataupun madu. Okey, bergantung kepada kegemaran kita. Baik. Kita pergi kepada prosedur penyimpanan roti dan masakan beryis. Baik, macam mana cara kita nak simpan roti yang kita telah buka sebenarnya? Okey. Tengok. Baik, terlebih dahulu kita kena tahu apa tujuan penyimpanan roti dan masakan beryis di dalam bekas yang sesuai. Kenapa kita nak kena simpan roti dan masakan beryis ni? Okey. Yang pertama, untuk memastikan roti dan masakan beryis kita itu sentiasa lembut lah. Okey, lembut. Dan yang kedua, untuk mengelakkan daripada haiwan dan serangga perosak. Dan yang ketiga, supaya tahan lama. Okey, jika tidak disimpan dengan betul, apa akan jadi? Sudah pasti tidak akan tahan lama dan cepat mengeras jika tidak bertutup. Sebab kita tahu roti ni dia mudah memerangkap udara dan udara itu menyebabkan roti itu cepat mengering. Sebab itulah dia mengeras. Okey, kita pergi pembungkusan yang pertama iaitu pembungkus roti. Baik, tujuan menggunakan pembungkus roti ini, okay, kita tengok dekat dalam gambar ni, ini adalah pembungkus roti plastik ya. Bawah ni pun pembungkus roti plastik juga. Jadi pembungkus plastik ini membantu untuk mengekalkan kesegaran, kelembutan dan juga kelembapan roti. Jadi bila kita makan tu sedap lah maknanya. Okay, bagaimana cara kita nak membuat roti ini kekal lembut? Okay. Cara kita nak simpannya adalah pastikan plastik pembungkus diikat atau ditutup rapi kembali seperti asal selepas pembungkusan telah dibuka. Jadi adalah dinasihatkan sebelum kita nak makan roti, okay, kita nak makan je baru kita buka. Okay. Tapi apabila kita telah buka, kita kena simpan, kita kena tutup semula pembungkus seperti mana kita buka. Dan pastikan sewaktu kita menutup semula plastik pembungkus roti, pastikan tiada kandungan udara berlebihan dalam plastik pembungkus semasa menyimpan semula roti. Baik, kita pergi yang kedua, bekas kedap udara. Okey, tujuan kita menggunakan bekas kedap udara ni adalah supaya roti dan masakan beryis yang telah kita buka dari bungkusan asal kekal segar. Okay, caranya adalah dengan roti disimpan di dalam bekas berasingan daripada makanan lain untuk mengekalkan roti daripada menyerap bau dan rasa daripada makanan lain seperti bawang. Okey, contoh dalam satu bekas tu kalau kita nak simpan roti, kita tak boleh campur. Masuk dalam tu ada bawang, dalam tu juga kita letak roti sekali. Maknanya satu bekas ada bawang dan juga ada roti. Okey, itu akan mempengaruhi kualiti roti tersebut lah. Dan pernah dengar tak petua kalau nak menghilangkan bau durian di dalam peti sejuk, letakkan roti. Tahu kenapa? Sebab itulah roti itu boleh digunakan untuk menyerap bau durian tersebut yang berada di dalam peti sejuk. Sebab tu kita tak boleh simpan roti ni sekali dengan bawang. Sebab bawang ni ada bau kan. Nanti roti kita jadi roti bawang. Okey. Baik, ini adalah contoh bekas kedap udara yang adalah. Okey. Okey, kita pergi yang seterusnya. Penyimpanan roti dan masakan beryis dengan cara membekukan roti dan masakan beryis.
Okey, apa tujuan kita nak bekukan? Okey, tujuannya adalah jika hendak disimpan dalam waktu yang lama. Okey, kita tak nak makan lagi lah, kita nak simpan lama, mungkin kita beli jauh kan. Jadi kita nak simpan lama dulu, tak nak makan sekarang. Jadi untuk mengelakkan daripada ditumbuhi kulat pada permukaan roti dan masakan beryis. Jadi bagaimana cara kita nak simpan? Okey, caranya kita kena masukkan roti dan masakan beryis ke dalam beg plastik terlebih dahulu ataupun bekas kedap udara. Okey. Kemudian kita kena simpan roti yang telah dimasukkan di dalam beg plastik ataupun bekas kedap udara di bahagian sejuk beku peti sejuk. Dekat frozen lah maknanya. Okey. Jadi roti yang telah kita simpan tu mampu bertahan di antara 3 hingga 4 bulan. Tetapi nak simpan roti lama-lama ni sebenarnya dia akan boleh menyebabkan berlakunya perubahan kualiti roti dan masakan beryis. Baik. Jadi rumusan pada hari ini, apa yang telah kita pelajari adalah terdapat 5 klasifikasi roti. Yang pertama kita ada roti manis, kita ada roti putih, kita ada roti kontinental, kita ada rye bread dan akhir sekali yang kelima kita ada whole wheat ataupun grain bread. Baik. Kita juga telah belajar masakan beryis yang dihasilkan melalui dough dan juga batter. Dough contohnya adalah yang pizza ini. Kalau batter adalah yang wafer ini, kuih apam kukus dan juga pancake. Kemudian kita juga telah pelajari prosedur penyimpanan roti dan masakan beryis. Ada 3 prosedur penyimpanan. Yang pertama, melalui pembungkus roti. Yang kedua, kita boleh menggunakan bekas kedap udara. Dan yang ketiga adalah dengan cara membekukan roti dan masakan beryis. Baik, ini adalah contoh soalan. Okey. Nyatakan 5 klasifikasi roti dan masakan beryis. Okey, jadi nyatakan 5 tadilah. Kita jawab kat sini apa? Roti putih, roti kontinental, roti apa lagi? Okey, pastikan anda menjawab 5. Kemudian ini adalah contoh soalan berstruktur. Darjah 1 menunjukkan satu contoh makanan. Okey, kita tengok, perhatikan gambar ini. Ini adalah apa ni? Rye ke ataupun whole grain tadi. Okey, berdasarkan darjah 1, terangkan prosedur penyimpanan makanan itu untuk mengekalkan kesegaran, kelembutan dan kelembapannya. Jadi bila soalan keluar macam ni, kita tahu dia mestilah berkaitan dengan penyimpanan roti dan masakan beryis. Baik, terima kasih. Itu saja pengisian bab kelas cikgu pada hari ini dan cikgu tinggalkan pelajar dengan satu motivasi iaitu gagal itu biasa tetapi tetap berusaha itu luar biasa. Okey, jadi itu saja, kita berjumpa lagi pada PDP cikgu yang akan datang. Stay safe, jaga diri, hiasi peribadi. Bye. Assalamualaikum. Baiklah, setakat ini sahaja kelas cikgu ini dalam bab hidangan roti dan masakan beryis, iaitu klasifikasi roti dan masakan beryis serta prosedur penyimpanan roti dan masakan beryis. Kita jumpa lagi pada PDPC akan datang. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Baik, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Babum.